Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam keluarga Malaysia. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kertas kerja seminar saya yang berjudul Tahap Jati Diri Rakyat Malaysia dari aspek pemahaman, penghayatan dan peramalan bahasa Melayu dari perspektif pendidikan dan juga perpaduan. Bersama saya juga adalah penulis bersama iaitu Profesor Dr. Nik Muhammad Rahimi, Dr. Syamsuddin Osman dan juga Dr. Aliza Lamri. Baik, bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan sebagai bahasa pemersatu rakyat Malaysia berbilang kaum. Perpaduan dan keharmonian negara Malaysia antara lain dikaitkan dengan tahap pemahaman, penghayatan dan peramalan bahasa Melayu dalam kalangan rakyat Malaysia. Bahasa Melayu wajar difahami dan dikuasai setiap rakyat Malaysia tanpa mengenal bangsa, agama dan juga latar kelahiran. Right. Pendidikan juga adalah instrumen terbaik dan alat berkesan dalam memupuk perpaduan rakyat Malaysia. Permasalahan kajian dan objektif kajian. Adakah tahap pemahaman dan penghayatan dan peramalan bahasa Melayu rakyat Malaysia masih kukuh atau mulai luntur? Adakah jati diri rakyat Malaysia di aspek bahasa Melayu masih kukuh ataupun mulai luntur? Atau adakah tahap perpaduan rakyat Malaysia masih kukuh ataupun mulai luntur? Dan adakah aspek pendidikan dapat mengekalkan tahap perpaduan rakyat Malaysia? Atas faktor permasalahan dan objektif kajian ini, saya ingin mengkaji tentang mengenal pasti tahap jati diri rakyat Malaysia dari segi tahap pemahaman, penghayatan dan peramalan bahasa Melayu berdasarkan aspek pendidikan. Dan yang kedua, untuk mengenal pasti tahap jati diri rakyat Malaysia dari segi tahap pemahaman, penghayatan dan peramalan bahasa Melayu berdasarkan aspek perpaduan. Kajian ini dijalankan secara kuantitatif menggunakan kaedah tinjauan. Instrumen kajian adalah soal selidik yang diubah sesuai daripada kajian Zamri et al. 2017 yang mengandungi 22 item pendidikan dan 22 item perpaduan. Soal selidik ini menggunakan skala 10 skala yang diubah sesuai daripada kajian Indeks Belia Malaysia 2011. Responden kajian terdiri daripada 1,200 rakyat Malaysia berbilang kaum dan pelbagai kategori sosial. Responden dipilih secara rawak bertujuan. Data dianalisis secara deskriptif dan inferensi. Skor min berpandukan skala kajian Zamri et al. 2017. Berikut adalah dapatan kajian demografi responden kajian yang terdiri daripada 594 orang lelaki dan 606 orang responden perempuan. Kaumnya terdiri daripada kaum Melayu, Cina, India, Siam, Punjabi, Bumi Putra, Sabah dan Sarawak. Dan peringkat penjam mereka adalah pelbagai dan kebanyakan mereka adalah fasih berbahasa Melayu iaitu seramai 746 orang dan juga kurang fasih seramai 378 orang dan tidak fasih berbahasa Melayu 76 orang. Baik. Untuk dapatan objektif yang pertama, berikut dipaparkan dapatan kajian. Keseluruhannya adalah min kekal jati diri. Maksudnya min 9.07 tersebut menunjukkan bahasa Melayu difahami, dihayati dan diamalkan oleh rakyat Malaysia dalam konteks pendidikan. Rakyat Malaysia memahami dan menghayati dan mengamalkan bahasa Melayu dalam konteks pendidikan ini menunjukkan mereka tinggi jati diri mereka dan penggunaan bahasa Melayu mereka adalah sangat baik. Untuk objektif yang kedua di aspek pendidikan, min keseluruhan menunjukkan tinggi iaitu 9.31 menunjukkan kekal jati diri. Hal ini bermaksud bahawa rakyat Malaysia memahami dan menghayati dan mengamalkan bahasa Melayu sebagai alat perpaduan serta memahami dan menghayati dan mengamalkan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi utama antara rakyat Malaysia. Pembincangan. Dari aspek pendidikan secara keseluruhannya, jati diri rakyat Malaysia adalah aspek pendidikan dan kaitan dengan penggunaan bahasa Melayu adalah kekal jati diri. Iaitu di mana dari segi pemahaman, penghayatan dan peramalan mereka dengan penggunaan bahasa Melayu adalah tinggi
yang menunjukkan mereka tinggi kekal jati diri. Dan dapatan kajian ini menyamai beberapa kajian lepas seperti kajian Zamri 2017, 2020, begitu juga kajian Muhammad Yusof et al. 2010, Ang dan Cik Razia 2012. Dengan kata lain, bahasa Melayu amat berkesan dan amat sesuai dijadikan bahasa pengantar dalam sistem pendidikan kebangsaan. Pembincangan dari segi aspek paduan, secara keseluruhan, jati diri rakyat Malaysia dalam aspek paduan dan kaitan dengan penggunaan bahasa Melayu adalah kekal jati diri, iaitu dari segi pemahaman, pemahayatan dan pengamalan mereka adalah tinggi dari segi min keseluruhan. Dapatan ini selari dengan kajian Rosman Kasim 2009, Hashim et al. 2012, Mahazan et al. 2015, Zamri et al. 2017 dan lain-lain. Dengan kata lain, bahasa Melayu amat berkesan dan amat efektif sebagai bahasa perpaduan dan penyatuan rakyat Malaysia berbilang kaum berbanding bahasa-bahasa ibunda ataupun bahasa Inggeris. Dengan memahami dan menghayati mengamalkan bahasa Melayu, rakyat Malaysia dapat hidup harmoni melalui satu bahasa, berkomunikasi dan berinteraksi. Sebagai kesimpulan, rakyat Malaysia berbilang kaum tetap kekal kukuh jati diri mereka. Rakyat Malaysia mempunyai tahap pemahaman, penghayatan dan pengamalan bahasa Melayu dalam aspek pendidikan dan perpaduan adalah kekal tinggi. Bahasa Melayu amat sesuai menjadi bahasa pendidikan dan bahasa perpaduan rakyat Malaysia. Dan ini selari dengan gagasan atau konsep yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia ke-9 iaitu Keluarga Malaysia, di mana bahasa Melayu amat sesuai dan amat berkesan sebagai bahasa untuk pendidikan dan juga perpaduan rakyat Malaysia berbilang kaum. Dengan itu sekian, terima kasih.